Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita nak belajar bab 3. Kita nak belajar bab 3 berkenaan dengan pengangkutan. Saya tak pasti sama ada Zafran dah belajar ke belum bab ni, tapi kalau dah belajar ni kira ulang kaji untuk Zafran Untuk pelajar-pelajar teacher memang kami baru nak masuk malam ni. Okey, baik. Untuk bab pengangkutan, nak tanya dulu. Nampak tak gambar rajah itu? Nampak ke gambar jantung tu? Gede. Nampak ke tidak? Nak saya besarkan ke nampak macam tu? Nak tanya dulu, nampak ke tulisan-tulisan tu? Baru start, jangan kacau. Nampak ke tulisan tu? Saya tak perlu besarkan cukup je setakat besar yang ada ni. Okey, kalau semua orang nampak, Alhamdulillah. Saya senang hati kalau semua orang nampak, Alhamdulillah. Okey, baik. Sekarang ni, kita mula ya. Baik. Bab 3 adalah bab pengangkutan. Bila dia cakap pasal pengangkutan, janganlah dalam kepala kau tak waktu fikir kita naik kereta ke, naik bas ke, naik pengangkutan awam ke. Pengangkutan di sini, dia menceritakan pasal pengangkutan gas oksigen daripada paru-paru ke jantung dan daripada jantung terus ke seluruh badan. Kemudian daripada seluruh badan pergi balik ke jantung, daripada jantung pergi ke paru-paru. Itu laluan dia. Dia macam oksigen diangkut daripada paru-paru. Sebab kita dah belajar masa respirasi hari tu, kita dah belajar dekat dinding alveolus akan membenarkan oksigen melalui dia masuk ke dalam kapilari darah, duduk atas sel darah merah, bergabung dengan hemoglobin menjadi oksihemoglobin. Jadi oksihemoglobin ini akan berjalan daripada paru-paru anda pergi ke jantung. Jantung pam darah yang ada oksihemoglobin tadi akan berjalan pergi ke mana yang dia patut tuju. Contoh dia mungkin pergi ke pipi awak, maka dia hantar oksigen tu ke pipi. Bila sel darah merah tu sampai kat pipi, dia akan menguraikan oksigen tadi masuk ke sel pipi kita. Manakala karbon dioksida dan bahan buangan lain daripada pipi akan diangkut oleh hemoglobin, oleh sel darah merah dan dibawa balik ke jantung untuk dihantar semula ke paru-paru untuk proses hembus nafas. Pusing, dia balik pada paru-paru. Itu penerangan ringkas. Pening? Tak apa. Pening dulu tak apa. Kita tengok satu-satu. Okey, sistem pengangkutan dalam organisma. Kenapa perlu? Apakah keperluan sistem pengangkutan ni? Satu, kerana setiap sel memerlukan oksigen untuk respirasi sel dan nutrien untuk mendapatkan tenaga. Dua, karbon dioksida dan bahan kumuh lain yang dihasilkan oleh sel perlu disingkirkan ke persekitaran luar. Tiga, proses membawa oksigen, nutrien dan bahan keperluan lain dari persekitaran luar masuk ke dalam sel adalah secara resapan. Empat, proses penyingkiran bahan kumuh daripada sel juga adalah secara resapan. Okey. Ini manusia. Gambar rajahnya pun gambar rajah manusia. Alhamdulillah, selamat datang. Assalamualaikum Tuan Fitri. Akhirnya menjelma dalam kelas teacher. Okey, teacher sambung. Ini adalah gambar rajah dia. Yang awak nampak ni gambar orang yang darah orak biru merah ni. Itu adalah sel darah kapilari darah anda.
Kapilari, salur darah anda. Kapilari darah adalah bahasa saintifik. Okay. Okay. Dalam organisma ringkas juga dikenali sebagai unisel. Organisma ringkas juga dikenali sebagai unisel. Jadi organisma ringkas seperti, bukan seperti, organisma unisel tidak mempunyai sistem pengangkutan yang khusus. Bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien masuk terus ke dalam sel secara resapan melalui membran sel. Bahan kumuh seperti karbon dioksida juga disingkirkan keluar daripada sel ke persekitaran luar secara resapan melalui membran sel. Okey. Ini unisel. Pengangkutan unisel organisma ringkas. Baik, sistem pengangkutan organisma kompleks. Organisma kompleks seperti manusia, haiwan dan vertebrata, juga tumbuhan multisel mempunyai sistem pengangkutan yang khusus. Proses pertukaran bahan dan keperluan sel dan bahan kumuh antara organisma kompleks dengan persekitaran luar secara resapan berlaku secara perlahan dan tidak menyeluruh kerana isi pada organisma kompleks adalah besar. Melalui sistem pengangkutan yang khusus ini, oksigen dan nutrien dapat diangkut ke semua sel badan dalam organisma kompleks serta dapat menyingkirkan bahan kumuh dari semua sel ke persekitaran luar. Ya Allah, panjangnya ayat. Okey, senang cerita, kita manusia, haiwan bertulang belakang. Vertebrata ni mana bertulang belakang? Haiwan bertulang belakang. Tumbuhan multisel. Kenapa dia tulis tu tumbuhan multisel? Sebab ada juga tumbuhan unisel. Ada juga tumbuhan unisel. Rujuk balik buku teks form 1. Ada. Memang ada tumbuhan unisel. Okey? Jadi kita macam manusia, kita punya sistem pengangkutan adalah sistem pengangkutan yang khusus. Yang mana dia bermula daripada paru-paru ke jantung, ke anggota badan atau sel badan dan kembali semula ke jantung dan seterusnya ke paru-paru. Itu kita. Kita ada kompleks. Kita ada pengangkutan yang sedang diberi nama sistem peredaran darah. Yang mana antara pelakon utama dia ataupun antara bahagian utama yang memainkan peranan dalam sistem pengangkutan darah ialah gering. Tak ada orang nak jawab. Okey, ialah jantung. Ialah jantung. Jantung kita memainkan peranan utama dalam sistem pengangkutan darah. Okey. Ini fungsi. Kenapa pentingnya sistem pengangkutan darah ni? Macam saya cerita mula-mula tadi lah. Satu, dia nak angkut oksigen dengan nutrien. Dua, dia nak singkirkan bahan kumuh dari sel. Tiga, dia nak mengangkut bahan keperluan sel. Itu untuk tumbuhan. Allahu Akbar. Maaf. Saya pula yang menguap. Saya mengajar, saya menguap. Macam mana ni? Okey. Pengangkutan ni. Bahagian ini, dua bahagian ini adalah bahagian untuk tumbuhan. Bahagian untuk tumbuhan. Okey. Dua ini, sebelah biru dan hijau tua ini adalah untuk manusia. Jadi mengangkut bahan keperluan sel badan, yakni oksigen dan nutrien digunakan untuk menghasilkan tenaga melalui respirasi sel. Tenaga digunakan untuk melakukan semua proses hidup. Second part of sistem pengangkutan dalam manusia, karbon dioksida yang gagal dikumuhkan daripada badan akan menjadi toksik, meracuni badan dan membunuh organisma. Sebab itu
kita perlu ada sistem pengangkutan supaya karbon dioksida ni mampu dibawa keluar daripada badan kita melalui respirasi. Okey? Untuk tumbuhan pula, dia perlu mengangkut bahan keperluan sel tumbuhan. Contohnya dia kena bawa karbon dioksida dan air untuk menghasilkan makanan dan karbon dan oksigen dalam proses fotosintesis. Juga untuk mengangkut hasil bahan fotosintesis, oksigen dan sukrosa yang terhasil dalam daun, sukrosa atau kanji yang terhasil dalam daun diangkut ke bahagian tumbuhan yang lain untuk melakukan proses hidup dan tumbesaran dalam tumbuhan. Okey. Habis 3.1. Ada soalan? Ada yang tak jelas? Ada yang tak nampak? Ada yang pening? Ada yang keliru? Ada. Okey, Yasmin, apa yang keliru? Apa yang tak nampak? Apa yang pening? Berbelit-belit anta tak faham. Cikgu memang tak tunjuk muka kan? Memang cikgu tutup kamera. Kenapa? Kejap lagi, masa kahut kan saya buka kamera. Kenapa? Okey. Apa yang Danish tak faham? Apa yang berbelit-belit? Oh, susah hati saya ni. Iqbal apa yang Iqbal tak faham? Iqbal tak faham sebab tadi terkeluar masuk yang Iqbal tak faham tu. Bagaimana yang tak faham? Tajuk pertama ni, tajuk 3.1 ni dia sekadar pengenalan sahaja. Pengenalan kepada sistem pengangkutan dalam organisma. Kenapa perlunya sistem pengangkutan dalam organisma? Salah satu sebab dia, anggota dalam badan kita ada sel badan. Ada sel-sel. Setiap sel memerlukan oksigen dan oksigen dan nutrien untuk menghasilkan tenaga. Kenapa? Sebab kita manusia, kita perlukan tenaga untuk bergerak, bekerja, basuh kain, basuh pinggan, kemas rumah, lipat kain, jilai kain, bawa kereta, belajar, makan, minum. Semua tindakan kita ini kita perlukan tenaga. Kalau kita tak ada tenaga, nak makan pun nak angkat tangan masuk dalam mulut pun tak boleh sebab tak ada tenaga. Itu satu fungsi pengangkutan. Salah satu fungsi kenapa sistem pengangkutan itu penting. Okey. Nombor dua, kenapa kita perlukan sistem pengangkutan ni? Sebab bila kita berpeluh, kita sebenarnya buang karbon dioksida. Kita buang air kotoran daripada peluh ni. Daripada peluh. Okey? Bila kita berpeluh. Okey, saya pergi satu-satu. Kita berpeluh, dia menyingkirkan karbon dioksida, urin, bahan-bahan kumuh lain melalui peluh kita. Namun, ada bahagian-bahagian dalam sel badan kita yang tak mampu mengeluarkan karbon dioksida melalui peluh. Maka, dia mengeluarkan karbon dioksida melalui sistem respirasi yang kita belajar bab 2. Sistem respirasi, bila awak tarik nafas, awak sedut oksigen masuk. Setuju? Setuju tak? Setuju Okey. Bila kita hembus nafas, kita keluarkan karbon dioksida.
Jadi karbon dioksida yang kita hembus keluar datang daripada mana? Datang daripada atmosfera. Situ satu. Lagi satu, dia datang daripada sel-sel kita. Daripada sel-sel badan kita yang berkumuh juga. Yang mana dia tak mampu keluar daripada peluh. Sebab tu kita pakai, tak mampu keluar daripada peluh, tak mampu keluar daripada sistem pencernaan makanan, tak mampu di sini, tak mampu di bawah, dia keluar di sini. Melalui sistem respirasi. Okay. Jadi sistem respirasi dan sistem pengangkutan paru-paru dan jantung saling berkait. Paru-paru dan jantung saling berkait. Manusia tak ada paru-paru, tak boleh hidup. Manusia tak ada jantung, tak boleh hidup. Sebab tu kalau baby pun, baby yang dilahirkan jantung berlubang ke apa, doktor akan cakap dengan parents baby tu sampai satu masa kena hantarkan ke hospital untuk buat operation. Nak fikir cara macam mana nak halang jantung berlubang tu. Ada cases yang begitu. Okey? Itu untuk manusia. Jelas? Okey. Kita tengok tumbuhan. Sebab ada orang tanya saya membran sel. Saya ada sebut ke membran sel tadi? Saya ada sebut ke membran sel? Membran sel. Sayang. Membran sel ni kan adalah salah satu bahagian yang ada dalam sel. Ingat balik masa form 1. Kita belajar dua jenis sel. Sel haiwan dengan sel tumbuhan. Ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia apa? Sel haiwan ada apa? Sel haiwan ada nukleus, ada sitoplasma, ada membran sel dan KSSM yang terbaru. Kalau sebelum ni KBSM orang tak belajar tau. Ini awak punya silibus. Ada mitokondria. Jadi sitoplasma, badan sitoplasma bahagian dalam ni. Bahagian dalam macam ameba ni kan. Ameba ni kan. Yang bahagian dalam ameba ni kita panggil sitoplasma. Keliling ameba ni kita panggil membran sel. Sebab fungsi membran sel dia macam pintu. Pintu dua arah. Dia bagi nutrien dengan oksigen masuk dalam sel dan dia bagi bahan kumuh, karbon dioksida dan urin apa semua bahan kotor daripada sel tu keluar daripada ameba melalui membran sel. Siapa tanya aku pasal membran sel tadi? Faham? Izzah? Izzah dah masuk? Izzah dah ada? Izzah? Awak tanya saya tadi kan? Okey. Itu membran sel. Okey? Baik. Okey, Yasmin kata tak adalah pasal tumbuhan. Min ke siapa-siapa yang ada dalam kumpulan ni, kena ingat. Dalam struktur tumbuhan, kita dah belajar juga. Dalam struktur ini, masih kita belajar form 1, dia ada sel pengawal. Belah atas dulu. Dia ada epidermis. Dia ada epidermis. Bawah epidermis ada palasid. ada sel palasid. Bawah sel palasid ada xilem dengan phloem. Bawah xilem dengan phloem ada sel pengawal dan stoma. Okey. Bila kita cerita pasal tumbuhan pula, macam kita, manusia, kita ada salur darah. Salur darah yang sama mengangkut oksigen dan nutrisi daripada jantung ke paru-paru, ke seluruh badan dan salur yang sama juga mengangkut karbon dioksida
serta bahan buangan lain daripada sel pergi ke jantung, pergi ke paru-paru dan keluar melalui respirasi. Jadi dalam tumbuhan dia ada dua salur. Satu xylem, satu phloem. Xylem awak dah belajar sebenarnya. Awak ingat tak ingat saya tak tahulah. Xylem awak belajar masa transpirasi. Transpirasi bab 3 tingkatan 1. Betul. Awak belajar pasal transpirasi. Awak dah belajar? Xylem dia angkut air daripada sini, akar ni, nampak ni akar ni, sampai ke ujung pucuk. Manakala bahagian kedua phloem ni dia mengangkut oksigen dan sukrosa ataupun kanji. Sukrosa ni gula buah tau. Dia kalau bahasa kita, bahasa layman, bahasa biasa, dia kanji lah. Tapi kalau bahasa saintifiknya, kita panggil sukrosa. Fruktosa, gula buah. Jangan pelik. Kalau baca kotak air buah-buahan, ada fruktosa. Itu adalah gula buah. Saya tutup kamera sekejap nak. Bismillah. Okay. Sambung. Oksigen dan sukrosa yang terhasil daripada daun diangkut oleh phloem daripada hujung daun ni, sebab daun yang menghasilkan makanan. Daun yang menghasilkan makanan sebab apa? Sebab menjalankan proses fotosintesis. Sebab apa? Dalam daun ada sel palisat. Dalam sel palisat ada apa? Ada klorofil. Ulang kaji balik dah habis form 1 punya topik. Okey, dia angkut makanan, dia angkut sukrosa daripada daun pergi ke batang sampai ke hujung akar. Itu sebab dalam manusia dan dalam tumbuhan sama penting aja sistem pengangkutan dia. Cuma manusia kita ada satu aliran, bukan satu aliran, satu saluran, iaitu sel darah, salur darah. In scientific punya words, kapilari darah. Manakala tumbuhan dia ada dua. Dia ada xylem, dia ada phloem. Xylem, XYLEM. Xy. Sebab dia xy, dia sebelum X dia mesti W. WXY. Water. So xylem is mewakili air, saluran untuk air. Manakala phloem, phloem adalah makanan. Food. Phloem is for food. Food is using phloem to bring sucrosa to everywhere inside the plant itself. Okay. Jelas? Pening? Ke lebih jelas? Oh, got it. Kau jangan cakap orang putih sangat. Sekejap keluar bahasa orang putih kan, tak faham bahasa Inggeris sekarang. Sebenarnya sabar je lah. Jelas? Adakah anda semua jelas? Rasa macam dah makan ubat sikit. Amboi. Itu perli saya apa tu? Alah udah. Udah duduk keluar masuk tadi kan. Tu yang tak jelas tu tak apa. Nanti udah tengok balik recording ya. Boleh Alah Fitri. Okay. Boleh saya sambung? Saya sambung ya. Okay.
kita nak masuk sistem peredaran darah. Sekarang ni cancel. Tak payah fikir pasal tumbuhan lagi, tak payah fikir pasal sel ringkas lagi. Kita fikir satu je. Sistem peredaran darah dalam haiwan dan dalam manusia. Cuma sekarang ni kita masuk dulu pasal haiwan. Haiwan bertulang belakang atau bahasa saintifik dia vertebrata. Haiwan vertebrata. Vertebrata. Haiwan bertulang belakang. Okay. Baik. Dia dekat sini. Haiwan vertebrata mempunyai sistem pengangkutan yang khusus yang dikenali sebagai sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah bagi ikan, amfibia, reptilia dan mamalia, amfibia, reptilia, ikan berbeza. Namun begitu, mamalia dan burung mempunyai sistem yang sama. Sebab tu, kalau awak jenis belajar sembelih ayam, awak kepak ayam tu, awak boleh perhati dia punya sistem peredaran darah dia sebenarnya hampir menyerupai, hampir sama dengan manusia. Okey, itu adalah untuk burung. Sebab dia pun ada sistem respirasi, dia ada paru-paru, paru-paru dia bergabung dengan jantung, jantung dia bergabung dengan paru-paru, jantung dia mengepam darah ke paru-paru dan dari ke seluruh badan, manakala daripada seluruh badan datang balik pergi paru-paru, pergi datang balik kat jantung, jantung pam naik kat paru-paru, paru-paru keluarkan balik bahan kumuh melalui respirasi. Okey. Jadi ikan berbeza, reptilia berbeza, amfibia berbeza, terbalik. Mamalia dengan burung sama. Okey, tengok ya. Untuk ikan, ini adalah insang dia, kapilari insang. Okey, kapilari insang. Ada kat pipi tu kan. Jadi gas oksigen akan menyerap masuk daripada insang pergi ke bahagian utama ni dan utama ni, masuk ke sistematik. Dia lalu dulu sistematik bahagian mana. Kalau ikan dia tak lalu jantung, dia tak pergi jantung lah. Daripada insang dia terus pergi ke setiap anggota badan dulu. Daripada insang ni dia serap masuk pergi ke badan dia, ke sirip dia, ke ekor dia, ke tulang dia, ke sel darah dia, ke mata dia, ke semua-semua lah. Lepas tu, dah selesai dia hantar oksigen, kapilari darah dia akan mengangkut pula karbon dioksida keluar melalui jantung dia. Jantung dia hanya ada ventrikel dengan atrium satu-satu. Satu ventrikel, satu atrium. Satu ventrikel, satu atrium. Yang mana atrium membenarkan karbon dioksida tadi masuk. Bila ni yang warna hitam kecil ni, dia adalah valve. Ya, kejap. Tak. Ni yang kecil ni kan. Yang kecil antara atrium dengan ventrikel tu kan. Dia adalah valve ataupun injap. Kira macam pintu masuk. Pintu masuk yang hanya benarkan satu arah sahaja berlaku. Maksudnya kalau darah tu dah masuk sini, dia tak boleh patah balik lah. Dia dah masuk ke ventrikel, dia tak boleh patah balik. Kejap, aku tertinggal karbon dioksida kat belakang. Aku nak patah balik ambil. Tak boleh. Dia dah lalu, dah terlepas, tertinggal karbon dioksida dekat belakang, dia kena round balik. Ambil balik karbon dioksida tu, baru dia boleh keluar. Macam tu. Satu atrium, satu ventrikel untuk ikan. Atrium A, ventrikel V. Okey? Jadi,
Ya, dia bukan atrium atau ventricle yang membenarkan satu laluan. Injap yang ada di antara atrium dengan ventricle ni. Apa tak macam ada pintu masuk sikit kat situ. Pintu masuk kat situ tu kita panggil injap. Valve. Kita panggil injap yang mana dia mengizinkan, membenarkan laluan satu arah sahaja. Betul dia kata, kalau kita punya sel dalam ikan waktu tu, dia kata, alah terlepas, bahan kumur terlepas kat belakang. Tinggal dulu. Pergi keluar dulu, hantar dulu karbon dioksida tu keluar, akan patah balik. Untuk ambil pula bahan kumur tu bawa keluar. Sebab dia ada sebab injap hanya membenarkan laluan, dia tak boleh patah balik. Lalu masuk, keluar, tak boleh masuk dah. Okay? Bahagian ikan jelas? Bau ikan. Bahagian ikan jelas? Misalnya keluar masuk. Okey, disambung Kalau boleh. Saya nak tunjuk jantung manusia malam ni kalau boleh. Kalau sempat lah insyaAllah. Okay. Alright. Bahagian haiwan kumpulan kedua adalah amfibia. Amfibia ni bermakna dia hidup dua alam. Dia bernafas, satu menggunakan paru-paru dia, satu lagi dia bernafas melalui kulit dia yang lembab. Kulit yang lembab biasanya digunakan sewaktu dia berada dalam air. Paru-paru digunakan sewaktu dia berada di luar, di atas daratan. Okey. Jadi baru dua selesa. Allahu Akbar. Alright. Daripada amfibia, daripada paru-paru ataupun daripada kulit lembab dia akan bawa gas beroksigen masuk, pergi ke jantung dulu. Dan untuk amfibia, jantung dia ada dua atrium tapi hanya ada satu ventricle. Dia ada dua atrium tapi hanya ada satu ventricle. Ya Allah, ya Tuhan dia kan. Sorry. Okay. Yang mana bila darah beroksigen masuk ke dalam atrium kiri, left side walaupun gambar tu kita nampak macam belah kanan ini kan belah kiri tau, bukan belah kanan tau, dia belah kiri. Okay. Darah oksigen masuk dalam atrium belah kiri. Nampak tak? Dia masih ada injap di situ. Tapi dalam ventricle dia bercampur. Dia bercampur antara darah beroksigen dengan darah terdioksigen. Dia bercampur di situ. Namun, lillahi ta'ala, dia mampu membawa juga darah beroksigen keluar daripada ventricle. Satu ventricle ni dia keluar daripada ventricle pergi ke laluan utama. Arteri ni kalau manusia kita panggil aorta lah. Keluar melalui saluran darah utama arteri, aorta, terus ke seluruh sel-sel badan. Bila dah habis, dah diuraikan habis oksigen di sini, karbon dioksida pula akan diangkut oleh kapilari, oleh sel-sel darah merah, bawa ke atrium kanan. Selepas pintu, atrium kanan akan masuk ventricle. Sekali lagi, walaupun kita rasa dia seolah-olah macam bercampur, tapi hakikat sebenarnya dia tidak bercampur. Cuma dia berkongsi ventricle yang sama.
Nah, okey. Dia menolak kembali darah yang terdioksigen, tak ada oksigen, ada karbon dioksida, naik balik ke paru untuk proses respirasi. Okey. Jelas? Jelas ke untuk malam ini? Setakat ni. Untuk amfibia. Okey. Okey. Okey, next. Okey, Alhamdulillah. Kalau Sharifah pun faham, kira okey lah. Alhamdulillah lah, saya senang hati. Next, kita ada reptilia. Kita ada reptilia. Dalam reptilia, jantung dia, awak tengok jantung dia ada 2 atrium, ada 2 ventricle. Ada 2 atrium, ada 2 ventricle. Tetapi, ya, ada orang nak tanya saya soalan ke? Ada. Okey, ada 2 atrium dan 2 ventricle. Atrium kiri, ventricle kiri. Atrium kanan, ventricle kanan. Dan reptilia dia ada pula systematic aorta. Systematic aorta kiri, systematic aorta kanan. Dia ada sistem yang sebegitu. Oh, ada penyakit. Okey. Tengok reptilia, dia mengalir dari jantung ke seluruh badan kecuali peparu untuk membekalkan oksigen dan bertukar menjadi darah terdioksigen dan balik semula ke jantung. Mengalir dari jantung ke paru-paru dan bertukar menjadi darah beroksigen. Okey, dia macam ni. Saya duk cerita kat atas ni, rupanya kat bawah ada jadual. Saya tak perasan. Astaghfirullahaladzim. Dia macam ni. Daripada darah kita, bila darah kita tu, darah beroksigen ni, kita tak pergi paru-paru tau. Paru-paru tidak memerlukan darah beroksigen. Paru-paru kita tidak memerlukan darah beroksigen sebab darah beroksigen berasal daripada paru-paru. Jadi bila jantung pump, darah yang beroksigen tu dibawa ke seluruh anggota badan lain. Dibawa ke, kalau reptilia lah, dibawa ke kaki, ke kuku, ke tangan, ke mata, ke ekor, ke tempat-tempat lain. Okey? Daripada situ, bila dah selesai bawa darah beroksigen daripada jantung ke seluruh anggota badan, dia akan angkut karbon dioksida daripada anggota badan pergi ke jantung semula dan jantung akan pump. Maka dia akan bawa darah terdioksigen bermakna darah yang tak ada oksigen ke paru-paru untuk dikeluarkan melalui sistem respirasi. Okey? Okey? Lahan kan? Okey? Jelas? 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 Okey, untuk reptilia, gambar ini mengelirukan saya. Untuk reptilia dikatakan dia ada satu ventricle. Dia ada satu ventricle. 2 atrium sama dengan amfibia.
dia sama dengan amfibia. Dia sama dengan amfibia. Ya. Dan keburukannya dia percampuran darah antara beroksigen dengan terdioksigen. Macam cakap si Zafran tadilah. Darah beroksigen dan darah tidak beroksigen. Dia bercampur. Okey. Sistem dia jadi ini adalah nama-nama sistem dia. Excuse me. Perlahan. Lagi. Aduhai. Okey. Ada apa-apa nak tanya saya dulu sebelum saya teruskan sikit lagi? Ya, ayah tak boleh. Ayah. Atasnya. Ambil mak bawa barang masuk bilik mak lah. Mak duduk dalam bilik lah. Awak nak tengok TV haflah. Kahoot tu Cik Dipa, saya nak buat kuis sebenarnya. Nak buat kuis niatnya nak bagi hadiah buka sekolah nanti. Siapa yang dapat markah paling tinggi untuk Kahoot malam ni dan malam-malam seterusnya, bila masa saya buat. Malam ke siang ke saya buat kelas ke, saya nak bagi hadiah. Amni tak faham tentang mana Amni? Amni duduk keluar masuk tadi tu. Tu yang tak faham tu. Tak apa. Boleh nak tanya soalan boleh. Saya boleh terangkan balik, tak ada masalah. Amni tak faham yang mana Amni? Kasihannya udah pun duduk keluar masuk. Tadi ramai juga 30 orang. Yang 26 ni sedihnya. Yang reptilia tu, okey. Kita gambar aja ada, tapi kita tengok jadual lah. Ya, kita tengok jadual. Soalan pasal Kahoot, Kak Ivy dulu nah. Saya pergi satu-satu. Okey. Dalam reptilia, sistem peredaran darah dia, saya tak kenal pun, saya tak sebut pun tadi untuk amfibia dengan ikan. Saya sebut untuk reptilia. Reptilia ni sistem peredaran darahnya ganda dua yang tidak lengkap. Kenapa dia ganda dua tidak lengkap? Sebab dia ada dua atrium dan satu ventricle. Kenapa dia ganda dua tak lengkap? Allah Akbar, bersepahnya. Tak payah tengok lah. Kenapa dia ganda dua tidak lengkap? Sebab dia ada dua atrium dan satu ventricle. Okey? Disebabkan dia ada dua atrium dan satu ventricle, maka dia punya nama peredaran darah dia ialah peredaran darah ganda dua yang tidak lengkap. Okey? Maknanya darah kita, darah yang ada oksigen yang datang daripada paru-paru turun masuk ke jantung. Turun masuk ke jantung. Kemudian jantung pump. Jantung kita fungsi dia pump darah je. Pump darah. Bawa darah beroksigen masuk pergi jalan ke seluruh anggota badan reptilia tu. Dia pergilah ke belakang dia, ke tulang dia, ke saraf dia, ke otot dia, ke kaki dia, ke ekor dia, ke semua bahagian lah yang ada pada reptilia tu. Dan bila oksigen dibebaskan, diserap oleh sel badan reptilia, oksigen dah masuk, dia mesti ada bila ada benda masuk, mesti ada benda keluar. Betul tak Amni? Apa-apa pun macam kita bernafas. Kita sedut masuk oksigen, kita hembus keluar karbon dioksida. Setuju? Setuju tak Amni? Amni tak respon ni, payah saya ni. Okey, saya anggap dia setuju lah. Dah respon. Setuju cikgu, setuju. Siapa pula ni? Fitri! Kau jut aku, astagfirullahaladzim. Okey. Cikgu. Tutup mic. Bising. Saya seorang dia bercakap, Fitri. Awak tutup mic.
Okey. Jadi, astagfirullah. Jadi, bila oksigen dah diserap oleh anggota badan, oleh sel badan, maka karbon dioksida akan dilepaskan daripada sel badan dan dihantar ke jantung. Jantung akan sekali lagi pump dan menghantar darah merah dengan karbon dioksida dengan apa barang nak dibuang terus ke paru-paru. Excuse me. Okey. Jelas ke? Faham ke? Okey, Amni. Okey, Fitri. Fitri jangan jawab. Jangan jawab dengan mic. Kau nak jawab dengan mic, bagi salam dulu, Fitri. Terkejut saya. Meh, Fitri boleh kata saya, meh. Tak no. Okey. Boleh Amba sambung? Okey. Bahagian seterusnya, bahagian yang terakhir adalah sistem peredaran darah mamalia atau burung. Mamalia dan burung. Sebab mamalia dan burung adalah menggunakan sistem peredaran darah yang sama. Okey, sistem peredaran dia sama. Okey. Daripada gambar raja ni awak nampak nampak warna merah-merah tu kan, semua dia datang daripada paru-paru. Kapilari ni daripada paru-paru, dia turun dia pergi jantung. Lepas tu dia tak naik balik tau kat paru-paru. Dia tak naik balik ke paru-paru tapi dia pergi ke bahagian bawah. Pergi ke sistematik kapilaris ni bermakna dia pergi ke seluruh anggota badan. Daripada situ baru dia tukar, baru dia keluar daripada kapilari, dia angkut darah terdioksigen. Darah yang tak ada oksigen, yang ada karbon dioksida dan bahan-bahan buangan lain, masuk balik ke paru-paru. Masuk balik ke jantung. Dan jantung akan menghantarnya balik ke paru-paru. Kalau awak nampak semua sistem ini persamaan dia itu je. Kalau darah yang ada oksigen, dia tak akan pergi dekat paru-paru. Dia akan ke tempat lain. Dia akan ke tempat lain. Dia akan ke seluruh anggota badan. Sebab tu kalau awak ni penghafaz Al-Quran, antara benda yang anda dilarang makan adalah bahan dalaman haiwan. Contohnya paru-paru, limpa, sum-sum tulang, hati. Sebab dekat dalam paru-paru hanya ada darah terdioksigen. Hanya ada bahan buangan. Hanya ada benda-benda kotor. Sama juga dengan sistem limfa, sama juga dengan limpa, sama juga dengan hati. Dalam hati kita sebenarnya adalah tempat matinya darah. Darah kita mati dalam hati. Darah kita dihasilkan oleh sum-sum tulang, tapi tempat mati dia adalah dalam hati. Hati kita bukan hati bentuk heart tu tau. Bukan bentuk love tu tau. Bukan. Hati kita besar. Dia besar belakang paru-paru dia satu gitu hati. Dia bukan bentuk heart yang kita duk luki tu. Bentuk heart tu sebenarnya adalah jantung kita. Macam yang Yasmin letak dalam chat tu. Bentuk itu sebenarnya adalah bentuk jantung kita. Kalau perhati bentuk jantung tu kan, dia ada atrium, dia ada ventricle. Dia ada atas, dia ada bawah. Itu adalah jantung sebenarnya, bukan hati. Okey? Okey. Yang ni, benda lah ni, maklumat yang saya share dengan awak malam ni, saya letak dalam Google Classroom.
Kalau awak nak ulang kaji balik nanti, awak boleh ulang kaji balik, baca balik. Kalau ada yang tak apa-apa jelas dengan penerangan saya malam ni, awak boleh tanya saya. Awak boleh tanya saya dalam chatting, dalam kelas chat, dalam grup tu. Okay? Okay, habis pasal haiwan. Ini pasal manusia. Tadi kita nak cerita pasal haiwan bertebrata. Ni kita cerita pasal manusia pula. Manusia ni sebenarnya tak kompleks. Cuma Allah jadikan dia istimewa. Manusia dia menjalankan dua jenis peredaran. Satu peredaran pulmonari, satu peredaran sistematik. Lepas tu dalam manusia kita ada 3 jenis salur darah. Kita ada arteri, kita ada kapilari dan kita ada vena. Arteri beroksigen, vena terdioksigen, kapilari dia buat dua-dua. Lepas tu saya kata kita ada 2 peredaran. Peredaran pulmonari dan peredaran sistematik. Pulmonari adalah peredaran pusingan dia daripada paru-paru ke vena pulmonari pergi ke jantung. Jantung pergi ke arteri pulmonari naik balik ke paru-paru. Ini, bahagian ini kita panggil peredaran pulmonari. Manakala daripada jantung ke seluruh anggota badan kecuali paru-paru, dia melalui jantung, arteri, kapilari dia tak jelas, kecil je kan. Tak penting kapilari tu, tapi tidak, kalau tak sebut dalam peredaran sistematik pun tak apa. Orang faham. Vena dan kembali ke jantung. Okey.